Amin. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa la tu'akhirna bil khair. Amin. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Dapat bertemu lagi pada hari ini nak menyambung tentang Al-Quran. Itu. Dua Alim punya line ni. Dia dah mute kan sendiri. Dia pun tahu. Di mic. Baik. Hari ini kita menyambung bincang kita dalam bahagian fi'il. Sambil-sambil tu nanti kita akan nilai sikit. Bila kita lihat contoh nanti, kita nak ambil sekali contoh daripada apa yang telah kita pelajari iaitu isim, supaya tak lupa dan supaya lebih mantap lah dalam ingatan tu, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, pada minggu lepas kita dah masuk pada bahagian fi'il ataupun kata kerja perbuatan, dan kita dah ambil dua tanda umum untuk fi'il. Fi'il dia sama dengan isim dari sudut tanda, dia ada yang duduk depan, dia ada yang duduk belakang, didahului dan juga diakhiri. Bilangannya pun sama, didahului itu ada 3, diakhiri ada 2, total 5. Baik, kita dah ambil dua tanda yang duduk kat depan didahului, iaitu qad dan juga sin Berbaris atas. Sin yang berbaris atas. Qad maksudnya ialah Dah berbaris sukun. qad maksudnya dalam terjemahan maksudnya sesungguhnya. Sa maksudnya akan. So bila kita nak mencari perkataan tu, kita gunakanlah terjemahan ni untuk permulaan. Jumpa je qad, nak pastikan, tengok dulu dalam terjemahan ada tak sesungguhnya. Kalau ada, betul lah, itu dia qad. Tapi Dan betul lah qad Ustaz. itu, ya? So susah lah Ustaz. Saya tak jumpa sampai hari ni. Oh ya? Ada saya jumpa. Lambat. Saya baca tak jumpa. Qad banyak. Laqad banyak. Qad banyak lah, yang sin tak jumpa. Tapi Ustaz bagusnya bila tadarus kita nampak benda tu terus simpan. Itulah saya tanda tapi tak buat lah. Tak bagi kat Ustaz je. Baik. Qad itu pula dia mesti berbaris sukun. Dia tak boleh koda, kodu ataupun qadi. Kan? Dia asalnya dia mesti macam tu. Kalau dia bersambung dengan huruf ataupun perkataan yang selepas tu, itu cerita lain lah. Tapi dia adalah mesti berbaris sukun. Kalau dia ada tanwin, lagi tak boleh lah. Qadda ke, qaddu ataupun qaddi, lagi tak boleh. So bentuk asal dia mesti begini. Dan qad bentuk yang sangat mudah lah untuk kita jumpa, dan dia ada sangat banyak. Berbeza dengan sin yang berbaris atas, sa ini, dia ada tapi tak banyak. Sebab tu dia agak mencabar sikit kalau nak jumpa. Ditambah pula dengan perkataan dalam Quran yang memang dia bermula dengan huruf sin berbaris atas, sa. So dia lagilah mencabar kan. Jadi untuk permulaan, kalau kita jumpa, itu yang kita nak rujuk pada terjemahan. Kalau dalam terjemahan ada perkataan akan ataupun kelak, maka sin ini betul lah sin yang kita cari. Tapi kalau tak ada akan ataupun kelak, maka kita hold dulu. Sin ini yang agak mencabar. Antaranya semalam perkataan apa? Sayyiati kan? Ya. Sayyiati. Nampak ada sin beratas kat depan. Tapi rupa-rupanya Bukan. sin ini sebahagian daripada perkataan. Kan? Bukan tambahan. Jadi tapi kalau kita lihat pada terjemahan, dia tak adalah perkataan akan ataupun kelak tu yang pertama. Tapi kekeliruan dia adalah dia sebahagian daripada perkataan. Ustaz, apa sebab wala tasmaun tu kenapa bukan Ustaz? Wala tasmaun. Baik. Tas. Wala tasmaun. Tak ada sa pun. Perkataan Tasib. Ada sa. Waw lam tasim mim ainun.
Waw dia lam ta wala tasma'unna. Oh. Bukan lam Sin alif, bukan lam alif. Bukan lam alif. Wala. Wala Wala. tasma'una. Samaunnya. Sama'un ta'ah. Wala Sama. wala tasma'unna. Itu mati. Itulah. Ada nun, ada sin mah. Sin bari atas. Dia. Wala tasma'unna. Terjemahan dia ada akan tu yang masukkan Oh. Baik. Kenapa Baik mati? yang pertamanya bila kita nak cari perkataan tu, kita lihat pada teks Arab dulu. Kan? So bila kita lihat pada teks Arab, yang kita nak cari adalah sin. Huruf sin tu betul ada. Kan? Cuma yang tak ada ialah apa? Baris dia tu. Baris atas yang tak ada. Baris atas. So bila dah kita nampak sin ada tapi tak ada baris atas, maka kita hold dululah. Kan? Kemudian bila kalau kita jumpa sin tu baris atas, contohnya yang ni sin baris atas. So barulah yang kedua kita lihat dalam terjemahan ada tak perkataan akan ataupun kelak untuk kita double confirm. Sebab tu kita jangan rujuk terjemahan dulu, kita rujuk teks Arab dia dulu. Kita cari tanda dia mengikut teks Arab dulu. Kita cari sin baris atas dulu. Kalau ada, okey, baru kita proceed untuk double confirm dengan melihat pada terjemahan. Kalau tak ada, maksudnya kalau sin baris atas tu pun dah tak ada, maknanya kita hold dululah perkataan tersebut. Baik, perkataan yang ini wala tasma'unna, kan, dalam teks Arab dia sin ini tidak berbaris sukun, bukan baris atas. Maknanya kita dah memang siap-siap pangkah dah, hold lah, bukan yang kita cari. Tapi tiba-tiba dalam terjemahan ada perkataan akan ataupun kelak. Boleh puan kongsikan ayat berapa Surah apa, ayat berapa? Surah 3 ayat 186. 3:186. Baik. 186. Surah yang ketiga ayat 186. Wala tasma'unna, dan sesungguhnya kamu akan mendengar. La tu sesungguhnya. Tas kamu mendengar. Baik. Demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar. Baik, dalam terjemahan ada perkataan akan. Daripada mula-mula dia letak kamu akan diuji. Kamu akan mendengar. Baik. Untuk perkataan ini, kan, perkataan ini kalau kita lihat ia berada dalam bentuk, ini nanti kita akan pergi, dia berada dalam bentuk fi'il mudhari'. Ya mudhari'. Fi'il yang kita sebut sebagai fi'il mudhari'. Ustaz, mudhari' ni Bawah ni San. Wala tasma'un ni. Baris yang ke bawah lagi. Okey. Sama. Latu belawun dah wala tasma'unna. Dia berada dalam bentuk fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' dia merujuk kepada apa? Present tense. Huruf alif ni. Present dan juga future. Jadi sebab itu dalam terjemahan ada perkataan akan. Sebab bentuk fi'il tu sendiri memang berbentuk present dan juga future. Maknanya perkataan akan ni diambil daripada mana? Daripada bentuk perkataan tu, bukan daripada huruf yang ada dalam perkataan tu. Diambil daripada bentuk huruf dia. Maka sebab itu dalam terjemahan ada perkataan akan, dia diambil daripada bentuk perkataan itu, iaitu fi'il mudhari' yang menunjukkan present. Sebenarnya Sami' dia punya ayat sebenarnya. Ayat asal dia sami'a lah. Itu lama dengar. Ataupun kalau fi'il madhi dia mudhari' dia adalah tasma'u. Ustaz, muka surat yang sama kat atas tu sanaktub. Ayat 181. Ayat 181. Muka surat yang sama. Oh, yang kedua lah. Sanaktub. Akan kami mencatatkan. Baik. Sanaktubu. Ayat 181, boleh lihat pada terjemahan. Kami Allah akan menuliskan. Ada perkataan akan.
Tapi Okey. pertama sekali kita lihat pada teks Arab dia lah. So kita lihat ada sin baris atas, itu yang pertama. Itu kriteria pertama dia, kita nak rujuk pada teks Arab terus. Dan mencatatkan. Sin baris atas dia duduk kat depan. Okey, betul. Cukup lah tu. Betul Dalam lah. terjemahan ada perkataan akan. Betul lah. Betul lah. Kan? Tapi kalau kita lihat pada awal ayat tu juga, kalau kita lihat sin baris atas juga. Sami'a. Sami'ah satu ayat, satu Tapi kita lihat dalam terjemahan sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang Yahudi. Tak ada perkataan apa? Akan Akan. tu tak ada. Lah ada. Walaupun betul, sin baris atas FIM. ada. Tapi Memang akan ini tak ada. Maka kita hold lah ini bukan sin yang kita cari yang membawa masuk akan. Madi lah. Tapi kat depan dia ada qad lah. Depan dia ada qad. Laqad Maka dia still lah fi'il. fi'il. Sebenarnya yang kita nak bahaskan mengenai sin baris atas tu. Bila kita tengok teks Arab sin baris atas ada. Baik, betul. Nah, apa jalan kedua, cara kedua apa seterusnya, kita dah berkonfirm lihat terjemahan ada tak perkataan akan. Kalau tak ada, bukan. Ada lah. Sanak tubuh sin baris atas, betul ada. Dalam terjemahan ada perkataan akan. Baik, maka betul. Ini sin yang kita cari. Yang Kalau atas macam ni, Kalau yang ayat atas tu 182. kod yang kita cari Ustaz. yang atas tu, Kod yang kita cari. yang atas tu qad. Qad menjadi tanda. Betul. Qad Ya yang ini menjadi ni betul lah kan? Saya adalah tahu. yang sanak tubuh, ini betul. Tanda dia sin baris atas. Tapi saya Ustaz ada kata selalunya diikuti oleh ya atau alif kan? Ya, betul. Tapi sini Sanak tubuh tadi kan. Kita tengok sanak tubuh tadi belum habis lagi kan. Itulah maksud saya selepas sa selalunya Ustaz kata biasanya ya dengan ta. Alif nun ya ta. Alif ya ta nun, je. Alif ya ta. Ya. Alif nun yata. Alif nun ya ta. Alif nun ya. Alif yata nun. Alif Itu ya ta, fi'il mudhari' Ustaz ya? Alif nun yata. Ya, betul. Fi'il Nun. mudhari'. Kalau singkatan dia jadi anti. Nanti ya. Anti. Alif nun ta ya anti. Ya nanti. Anti yang panjang anti. Ustaz, Ya, saya. Anita Ustaz, sedap dengar. Boleh. Thank you. Thank you Seth. Anita better. Boleh juga Anita pun boleh. Kan? Cuma kita lah bimbang je sah. Kita dah sebut Anita kan. Kan? Awak ni belajar bahasa Arab ke belajar apa sebenarnya? Anita tu. Anita boleh. Mana yang mudah untuk kita ingat. Baik, maka ini sin betul. Baris atas. Betul ya? Dalam terjemahan betul apa yang kita sedang cari. Niat Baik. pun boleh Ustaz. Niat. Niat pun boleh. Nak letak tania pun boleh. Baik. Kita lihat pada ayat 182 wa annallaha laisa. Kita jumpa juga sin yang berbaris atas. Betul ke yang ini? Macam mana yang ini laisa ni? Sebab dia tengah-tengah. Laisa. Dia berada pada Di akhir. dia berada pada hujung perkataan kan. Betul lah. Tadi dia duduk kat ujung lah kan. Dia duduk dekat ujung kalau kita potong lah. Dia duduk kat ujung. Ya telah tidak. Maka bukanlah. Sebab Bukan. sin kita nak cari ni dia mesti duduk di awal-awal perkataan. Kan? Kalau dia ada sambung pun mungkin dia sambung dengan huruf lam yang baris atas ataupun dia sambung dengan fa. Itu je yang dia akan sambung. Contohnya kan. Dia tak adalah duduk dekat tengah-tengah sangat. Duduk kat ujung lagi bukanlah. Dia mesti duduk dekat bahagian awal perkataan. Baik. Maka kita fokus bila kita nak cari perkataan ni, kita lihat dahulu pada teks Arab dia. Sebab itu saya berikan tanda. Sebab tanda tu kita nak lihat pada teks Arab dulu. Kita nak double confirm baru rujuk pada terjemahan. Terjemahan untuk kita nak double confirm sahaja. Mula-mula kita lihat pada teks Arab. Tapi kita dengan Quran terjemahan memang kena, untuk peringkat kita ni memang kita kena bersahabat baiklah. Kena selalu selak untuk kita nak. Tapi apa-apa, mula-mula sekali kita lihat pada teks Arab dulu sebelum lihat pada terjemahan. Jangan lihat terjemahan dulu baru lihat teks Arab. Sebab kadang-kadang terjemahan dia bawakan sebab nak bagi ayat tu mudah difahami. Kan? Kadang kalau terjemahan perkata pun dia tak bawakan terjemahan yang apa? Yang sepatutnya pada perkataan tu. Sebab apa? Atas faktor bahasa kita.
atas faktor bahasa kita. Bukan kita katakan terjemahan itu salah, tidak. Tapi atas faktor bahasa kita yang kekurangan, nak pilih perkataan tu kurang. Kan? Jadi dibawakan makna yang sama. Kan? Ini nanti lebih jelas kalau nanti kita lihat pada perbincangan mengenai perkataan lah. Kita akan lebih jelas. Contohnya kalau kita lihat dalam surah 29 ayat ke-53. Surah 29. Ayat ke-53 kan. Ayat 53 itu Allah kata wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamma laja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Baik, kita lihat pada perkataan laja'ahum dengan la ya'tiyannahum. Laja'ahum. Pasti dia telah datang kepada Laja'ahum maksudnya apa? Datang. Ya, Baik, laja'ahumul azab. Wala ya'tiyannahum dia kena dan benar-benar akan datang. Akan datang. Dia terjemahkan datang. Jadi dua-dua dalam terjemahan dia letakkan perkataan akan datang. Datang. Telah datang, akan datang. Telah datang. Tapi kalau tidak dalam teks Arab, perkataan dia sama tu berbeza. Beza? Satu la ja'ahum, satu lagi la ya'tiyannahum. Ya, dua perkataan yang berbeza. Tapi dalam terjemahan dia letakkan terjemahan yang sama, datang. Kenapa? Kerana faktor bahasa kita lah. Dia nak bawakan makna yang macam yang sebenar tu tak boleh. Sebab faktor bahasa kita yang kurang nak membawakan maksud dia. Kalau dia bawakan maksud yang sebenar, dia akan jadi panjang berjela-jela. Tak sampai, nanti terjemahan tu tak jadi mudah, jadi susah. Orang nak kena fikir panjang sangat. Kan? Jadi dibawakan dalam terjemahan makna yang mudah untuk kita nak fahami. Jadi sebab kita alhamdulillah kita dah pergi kepada kita nak melihat pada bahasa ataupun perkataan Arab itu sendiri. Maka kita akan discover lah perkara-perkara yang begini, insya-Allah. Maka sebab itu pertama sekali kita rujuk pada teks Arab dulu. Kemudian baru lihat pada terjemahan. Kalau kita lihat pada terjemahan dulu baru lihat teks Arab, akan ada sedikit kesilapan dan kekurangan lah. Begitu. Ustaz, dalam terjemahan perkata tu yang dalam bracket tu maksud dia apa Ustaz? Untuk menjelaskan lagi perkataan tu ke apa? Ya betul. Dalam bracket itu yang tak ada dalam ayat. Untuk ayat 55 ni kan. Yauma yashmul azab min fawqihim min tahti arjulihim wa yaqulu. Kan? Kalau dalam terjemahan lihat pada perkataan wa yaqulu. Dan wa yaqulu. Dalam bracket malaikat. Kalau ikut terjemahan perkataan dia, Ustaz tak ada Quran prakata ke? Tak ada, Ustaz tak ada Quran berkata. Kalau wayakulu dalam terjemahan maksudnya ini dan akan berkata. Ia berkata kan. Malaikat. Tapi dia letak dalam bracket. Malaikat yang melakukannya. Ini untuk apa? Keterangan. Maksudnya yang dalam bracket itu bukan dalam terjemahan teks Arab. Ini adalah tambahan daripada penterjemah. Nak bagi kita tahu siapa yang tengah berkata, siapa yang berkata. So malaikat yang sedang berkata. So dia nak dalam bracket itu bukan daripada terjemahan teks Arab, tapi tambahan daripada penterjemah supaya mudah untuk difahami. Sebab kadang keliru, kadang dalam satu ayat ada apa tu? Dia contohnya yang refer kepada dia tu ada beberapa. Contoh dalam ayat 55 ni, yauma yarshahum al-azab. Hum ni kita boleh potong kan? Ya. So tinggal yarsha. Yarsha ni maksudnya ia selubungi. Putih. Selubungi ataupun meliputi. Yaqulu, ia berkata. So ada dua ia. Cerita tentang siapa? Ia selubungi ni siapa yang selubungi? Malaikat ke? Bukan. Azab yang melubungi. Azab yang melubungi. Tiba-tiba wa yaqulu, dia berkata. Siapa yang berkata? Azab ke berkata? Bukan. Yang berkata ni malaikat. Jadi kekeliruan kat situ kalau tak dijelaskan dalam terjemahan itu, dan terjemahan diletakkan bracket supaya mudah pembaca dia nak tahu siapa yang tengah berkata. Sebab kalau tengok dalam teks Arab, domir itu merujuk kepada dia seorang kan, cuma nak kena cek siapa yang cakap. Nak kena cek siapa yang cakap tu. Dalam terjemahan dimudahkan, dia letak siap siapa yang bercakap tu, mudah untuk difahami. Baik, maka itu dua yang mencabar sikit bahagian sa. Tapi tak apa, kita lihat pada teks Arab, jumpa sin baris atas di awal perkataan,
kita pergi tengok dalam terjemahan ada tak akan ataupun kelak. Kalau ada, selesai masalah kita, tak payah pergi panjang. Kalau tak ada pun, selesailah masalah kita, tak payah pergi panjang. Tinggalkan dulu perkataan tersebut. Baik. Dan sambung, hari ini perkataan yang ketiga iaitu didahului dengan saufa. Didahului saufa. Baik, contohnya firman Allah dalam surah At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun. Ada perkataan saufa. Saufa ini adalah tanda untuk fi'il. Dia bukan saufa tu yang fi'il, dia tanda untuk fi'il. Maka perkataan yang datang selepas daripada saufa, itu adalah fi'il. So perkataan ta'lamun, dia adalah fi'il. Makna saufa, Ustaz? Ya? Ada makna tak saufa? Saufa maksud dia akan juga. Saufa. Ataupun kelak. Menunjukkan perbuatan yang akan datang. Akan jadi masa depan. So, cuma beza kalau sin tadi, kan dia akan bersambung dengan perkataan lain. Dia tak ada usul, dia mesti bersambung. Mudah sikit saufa ni sebab dia tak bersambung dengan perkataan lain. Dia tak akan bersambung. Fa ni dia tak akan bersambung. Dia akan duduk seorang-seorang. Dia tak akan bersambung. Lepas tu kalau saufa ta'lamun ni dia tak bersambung. Dia tak ada sambung macam tu. Ustaz, saufa ta'lamun. boleh tanya Ustaz? Boleh, silakan. Ya, sin pun maknanya akan juga kan? Ya, betul. Jadi kalau sin tu akan, saufa pun akan. Dia ada beza jarak antara sin dengan saufa tak? Ada. Akannya tu. Ada. Itu nanti kita akan melihat pada bahagian tadabbur. Sebab itu tujuan kita nak belajar bahasa kan. So kita nak tahulah apa matlamat kita. So puncaknya ialah apa kesan kita tahu sin dan saufa ini pada tadabbur. Nanti bahagian tadabbur kita akan melihat apa beza antara sin dan juga saufa. Baik, wa anna sa'yahu saufa yura. Kita lihat pada perkataan yang datang selepas saufa iaitu yura. Yura ini adalah fi'il. Ini saya rasa memang sangat mudah lah ni. Sangat mudah. Innal ladzi, ya saya. Sekejap, yang sebelum tadi, screen sebelum tadi. Okay. Sin yang sebelum, sin yang tu, yang okay. tu, Baik, jumpa sin. Baik, kita jumpa sin berbaris atas. Betul dah, tanda dia sin baris atas, betul. Lepas tu nak buat apa? Tengok terjemahan. Tengok dalam terjemahan surah ke-53 ayat ke-40. Ayat ke-40. Ada pula kan. Aduh. Baik. Dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan. Ada perkataan akan. Alamak, macam mana ni? Macam mana buat? Akan untuk sin yang mana? Tengok perkata. Wa anna sa'yahu Tak ada nun ya. saufa yura. Anita. Sa'yahu. Mana satu ni? Akan ni untuk mana? Untuk saufa ke untuk sa? Sudah. Sa'yahu tak ada. Baik, kalau tidak ada terjemah perkata mudahlah. Kita tahu yang saufa ni yang merujuk kepada akan. Kalau dalam ni akan dia ada satu je. Ada satu saja akan dalam ayat ni, tak ada dua. Kalau lihat kalau terjemahan mudahlah kita nak lihat. Katakan tak ada Quran terjemahan, boleh guna tadi macam. Ustaz, tadi sikit. Ya saya. Yang sa ni mesti diikuti dengan anti ya Ustaz? Ya betul. Kalau tak ada bukanlah tu kan? Ya betul. Nanti kita boleh rujuk pada situ. So kita lihat sa ada tapi selepas dia ada ain. Ain tu pula bagi sukun pula tu. Dia betul anti. So lagilah bukan. Kalau huruf kedua sin, lepas tu huruf kedua berbaris sukun, maka sasah bukan. Bukan. Makna dia pun lain, usaha. Makna dia pun akan jadi lain lah. So kalau nak lihat pada teks Arab dia, jumpa sin baris atas, selepas dia tu berbaris sukun, maknanya bukan. Dan kalau lihat nanti tanda lainnya adalah tak ada dia punya Anita tadi tu. Anita tak ada. So bila Anita tak ada selepas ini, bukanlah tidak diluluskan perkataan ini walaupun tanda sin baris atas itu ada. Baik. Sa'ya ni maksudnya apa? Usaha. Usahanya. Maksudnya ialah usaha. Usaha. Saufa di depan ke saufa di belakang? PL dia di depan ke di belakang ni? Saufa tu mesti duduk depan fi'il. Tapi
Oh, saufa. euro tu lah yang ini fi'il dia euro. So yang fi'il dia adalah euro lah. Euro. Fi'il dia euro. Ia diperlihatkan. Euro. Fi'il saufa selepas saufa itu. Fi'il. Ya. Kita lihat perkataan yang datang selepas saufa, bukan sebelum saufa. Saufa euro. Baik. Contoh lain, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa. Kita jumpa saufa. Kita lihat pada perkataan yang datang selepas daripada saufa, iaitu nuslihim. Nuslihim ni satu perkataan ke atau ada yang kita boleh potong? Ada, boleh potong. Ada, nak potong apa? Him. Him tu kita potong. So tinggal nusli saja, barulah tepat. Kan? Ni orang tengok pun tepat ni, nusli je yang fi'il. Him tidak termasuk dalam itu. Kan ni kriteria ni boleh asingkan domir daripada perkataan, itu dah masya-Allah lah. Kita dah kenal dah sebab him ini adalah isim. Nusli ni lain. Kalau kita kata nuslihim dia adalah fi'il lah, salah lah. Orang belajar bahasa Arab dia tahu salah tu. Kan bukan nuslihim, him tu tak termasuk. Nusli sahaja. Baik. Maka nusli dia adalah fi'il, tanda dia apa? Didahului saufa. Wa saufa yu'tillahul mu'minin. Perkataan saufa, ada saufa, kita nak lihat perkataan yang datang selepas saufa, iaitu yu'ti. Maka yu'ti ia adalah fi'il, tanda dia didahului saufa. Fasaufa nu'tihi. Baik. Ini sama juga macam qad. Perkara yang kita kena aware, saufa dia sama macam qad, dia akan bersambung dengan huruf fa. Kan? Sebagaimana qad dia ada faqad, saufa dia ada fasaufa. Dan dia juga bersama dengan huruf lam menjadi la saufa. So tiga bentuk lah, saufa, fasaufa dan juga la saufa. Tu ada wasaufa tu. Wah. Wa ni senanglah. Dia tak bersambung, kita mudah sikit nak potong dia kan. Dia fa dengan la ni sebab dia bersambung sekali dengan saufa. So takut kita dia bersambung dengan fa, bersambung dengan la. Fa dengan la ni memang selalulah. Falasau. Falasau fayu'ti. So yang ini, so yang kita lihat fasaufa, so saufa, nu'ti ni, lihat pada perkataan nu'tihi, ada yang boleh potong tak dalam nu'tihi? Ha tu, hi tu boleh potong, maka tinggal nu'ti sahaja. Maka nu'ti inilah yang fi'il, bukan nu'tihi, nu'ti sahaja. Tanda dia didahului saufa. Wala saufa yu'tika. La saufa yu'tika. Perkataan saufa. La tu kita boleh potong, tinggal saufa. Yu'tika, ada yang boleh potong tak? Boleh. Boleh. Tu kita potong. Maknanya yu'ti tu yang fi'il, bukan yu'tika. Yu'ti fi'il. Tanda dia didahului saufa. Allamakumus sihra fala saufa ta'lamuna. Ni paling hebat lah ni. Fa pun dia ada, la pun dia ada. Kan? Fala saufa. Fa ada, la pun dia ada. Dua-dua dia ada. Tapi fala saufa ini jangan bimbang, tak banyak dalam Quran, kita tak banyak sangat jumpa. Kita selalu jumpa saufa yang duduk seorang-seorang. Dia bersambung dengan fa dan juga la pun ada, tapi tak banyak sangat. Fala saufa lagilah tak banyak. Lihat pada contoh. Contoh pun saya bagi satu, maknanya apa? Maknanya dalam Quran tak banyak sangat. Baik, contoh. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim. Jumpa perkataan saufa. Dia bersama dengan fa, tapi tak apa, kita boleh potong fa tu, tinggal saufa sahaja. Ya'tihim. Satu perkataan ke atau boleh potong? Him tu kita boleh potong. So tinggallah ya'ti sahaja yang fi'il. dia. Tanda dia apa? Didahului Saufa. Baik. Kazzabu. Isim, fi'il ataupun harf? Kazzabu. Bukan selepas faqad. Faqad.
Ya. Baik. PL lah. Ada kod kat situ. Maksud dia Ada kod. kazabu ini adalah PL. fi'il. Tanda dia Kod. didahului dengan kod. Dengan kod. Baik, bil haqi, al haqi isim fi'il haf. Isim. Isim tanda Ya, beri Ba. Di bawah. B. Ha. dari bawah dia B Haraf ada, jar tu. B. ada alif Ni lam. haraf jar. Haraf Ada jar tiga. B. Ada didahului Alif huruf lam. jar B. Ha. Diakhiri dengan baris bawah. Bil haq. Alif lam tak Ustaz? Dia didahului dengan baris bawah. So ada tiga tanda dia. Lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Ini kita belum ambil semua. Baik, seterusnya contoh wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu 'alaikum biwakil likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Perkataan Saufa. Saufa ta'lamun. maka nak beri perhatian pada perkataan yang datang selepas sawfa iaitu ta'lamun. Namun. Ta'lamun ni Apa? adalah fi'il, Nida. tanda dia Tanda dia saufa. didahului Saufa. Dahulu oleh Safa. Makna tak lama apa Ustaz? kamu Ketahui. ketahui. Mereka Oh, ketahui lama. Ketahui. Tak Tadi lamun. Kalau kita lihat contoh-contoh ni kan. Baik. Wasaufa, huruf selepas dia apa? Nun. Kan? Wasaufa selepas dia ya. Ya. Yang ni selepas dia nun, ni selepas dia ya, ni selepas dia ta. Ya. Semuanya Anita tu ada kat situ. Ada sini juga ya. Ada dekat situ Anita. Oh, Safa pun guna Anita juga. Saufa pun guna Anita juga. Kasihan Anita. Sebab apa? Sebab dia akan datang. So dia sama Anita juga dia guna. Anti. Ataupun anti. Baik. Contoh seterusnya fasaufa ta'lamun may ya'tihi azabun yukhzihi. Kita jumpa perkataan saufa, dia bersama dengan fa, kita potong. So kita lihat pada perkataan ta'lamun, ini adalah fi'il. Tanda dia apa? Didahului saufa. Azabun isim fi'il ataupun harf? Isim. Azab. Isim tanda Tanwin. tanwin. Muqimun isim fi'il harf? Isim. Isim tanda Tanwin. tanwin juga, senang. Baik. Contoh seterusnya qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Perkataan kita jumpa saufa, dia duduk seorang-seorang, dia tak bersambung dengan perkataan lain. Itu adalah isim. Maka Fi'il. tahu dia adalah isim ke fi'il? Fi'il. Dia adalah fi'il. Astaghfir. Ni dia guna hamzah. Alif. Hamzah. Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Ini semua betul. Perkataan lakum. Isim. 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 Rabbi. Isim. Isim juga. Tanda dia Mana dia? ada baris bawah, daripada makna pun boleh. Baik. Hu. Domel. Domel. Isim. Domel. Isim. Huwa. Isim. Domel. Isim juga. Al-Ghafuru. Isim. Isim. Isim juga. Ar-Rahimu. Isim. Isim juga. So dalam ni yang bukan isim, satu saja. Satu je. Saufa. Saufa. Qala dan juga Istighfar. astaghfiru. Lain semuanya adalah isim. Isim. So isim penting lah. Dalam Quran ni banyak sangat. Baik. Seterusnya wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Perkataan la sawfa, kita potong la tinggal sawfa. Maka nak lihat pada perkataan yang datang selepas sawfa iaitu ukhraju, isim fi'il harf, Fi'il. 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 Ada alif sepahnya. Nah, tanda dia Ukhraju. didahului. Akhraja. Kharaja. Kharaja. Baik. Baik, yang ni mudah je kan?
Entah. Ini mudah. Mudah Tanya dia orang semua. bukan mudah yang biasa-biasa, mudah sangat-sangat. Jangan. Hmm. Tengok Saufa je boleh lah, mudah lah. Ha. Ada Baik, kita Saufa. nak ambil tanda yang lain dulu sebelum kita nak bagi pada latihan. Tanda lain dulu sebentar. Ada tanda lagi Ustaz? Ada 5. Ada tanda depan dah selesai. Dah selesai. 3. Qad, Sin dan juga Saufa. Saufa. So sekarang tinggal tanda yang mana? B, tanda Di selepas belakang. Tanda yang Akhiri. diakhiri, tanda yang duduk belakang. Baik. Diakhiri. Tanda yang duduk belakang ada berapa? 2. Dua sahaja. Baik, yang pertama ialah diakhiri dengan ta at-ta'nits as-sakinah. Diakhiri dengan ta at-ta'nits as-sakinah. Ta at-ta'nits as-sakinah tu benda panjang no nama. Benda. Ta yang terbuka yang duduk kat belakang. Nun Sakinah tahulah. Nun sakinah tu. Ni ta at-ta'nits Satu. as-sakinah. So dia ta yang terbuka macam ni sukun. Itulah dia. Ta maftuhah. Dia bukan ta yang bulat tu, bukan ta yang ni. Tak boleh. Dia mesti ta yang terbuka. Ta at-ta'nis. Ta tu maksud dia ta lah. Ta ni maksudnya huruf ta. At-ta'nis maksudnya kegunaannya untuk wanita, perempuan. Ya. Ataupun feminin. As-sakinah yang sukun. So kiranya ta yang maftuhah, ta yang sukun. Tu je. Maknanya ada berapa tu Ustaz? Ni apa? 1. 1, 2, Dia nak explain kan. 3, 1 ke 3? Satu je. Satu je. Ringkasan dia ni je. Ta terbuka ni sukun tu je. Ini nama ta ni. Yang panjang tu nama dia. Kan macam nama anak-anak sekarang lah kan panjang. Sakinah tadi Ustaz. Masuk apa Ustaz? Sakinah tu sukun. Apa? Sakinah tu. Sakinah sukun. Sukun. Maksud sakinah yang sebenar bukan sukun lah. Maksud tenang. Maksud dia tenang. Tapi dalam konteks ini tenang tu dia tak bergerak lah. So dia sukun. Sukun tu dia sukun tu maksud dia duduk diam-diam. Dia tak bergerak macam tu je. Sukun. Tapi kita sebut sukun tu baris sukun lah. Bila sebut baris sukun tu dia baris mati. Yang Ustaz kata menunjukkan apa tadi? Wanita. Tu at-ta'nis. Muannas. Manas. Feminin. Tulisan dalam Arab dia macam ni. Kalau ada kita yang perempuan, lelaki. Ada tak? Maskulin. Yang pakai tudung tu, tak perempuan lah tu. Yang pakai tudung. Ta maskulin ada? Ta untuk maskulin, ta yang berbaris atas ni lah. Inilah dia. Baris atas. Ta yang bulat tu Ustaz. Ta yang bulat tu dia mesti baris sukun. Muannas kan? Ta yang ni tak boleh. Ta yang marbutah ni tak boleh. Ta macam mana? Ta yang bulat ni. Contoh dalam perkataan al-akhirah kan. Al-akhirah dia guna ta yang bulat tu. Al-akhirah. Ta ni bukan ta yang ni lah. Dia mesti ta maftuhah, ta yang terbuka. Ta yang dia terbuka dan dia berbaris sukun. Tapi ta yang terbuka ni untuk muannas ke? Rasa saya ta yang al-akhirah tu, akhirat tu kan muannas kan. Akhirat ni untuk muannas juga. Untuk muannas juga, tapi ini itu untuk dia signify by ta yang bulat ni. Ta yang bulat tu ni memang asal perkataan dia memang ada ta bulat tu. Ta yang ta'nis ni adalah ta yang ditambah untuk menunjukkan perkataan ni merujuk kepada wanita ataupun feminin. Ditambah. Ada ta yang tambahan, bukan ta perkataan asal. Ta tambahan. So ta yang marbutah yang bulat macam perkataan al-akhirah. Ini memang ta dia memang asal kat situ perkataan ni, bukan tambahan, memang asal dia. So ta yang tanda untuk fi'il ni dia adalah tambahan. Ta yang tambahan. So ta dia yang ta terbuka macam ni dan dia berbaris sukun. Baik, contohnya perkataan kazzabat qablahum. Sorry Ustaz. Dia ada kait dengan bilangan tak Ustaz?
Mufrad ke jamak ke apa? Ada Mufrad tak? jamak. Berkait Ya. rasanya. Kalau dilihat Ingat. pada bilangan, dia akan merujuk kepada selalunya dia merujuk kepada mufrad ataupun satu, selalunya. Tapi sebab kita perbincangan kita tak memerlukan itu lagi, so saya tak sebut dululah. Saya hanya sebut tanda dia dulu. Nanti kita sampai pada bahagian itu, kita akan sebutkan dia merujuk kepada satu, dua ataupun tiga. Tapi dalam bahasa Arab dia punya kaedah dia kan, selalunya walaupun satu perkataan itu merujuk kepada mufrad ataupun satu, tapi juga kadang-kadang digunakan untuk bentuk jamak ataupun plural. Contoh kita kata Ja'a, saya tulis dalam kertas. Contoh kita kata Ja'a. Ja'a susah saya guna perkataan yang kita selalu makan lah. Selalu kita guna akala. Ni selalu kita guna, kita faham sikit. Akala. Kan? Akala at-talibu. Baik. Akala maksudnya apa? Makan. Merujuk kepada singular ke plural? Singular. Seorang. Mufrad. Seorang. Saya makan. Saya makan. At-talibu maksudnya pelajar. Pelajar. Seorang ya. Seorang saja pelajar tu, tak ramai. Seorang saja. Baik, dalam bahasa Arab kalau dituliskan sebegini, akala akala at-tullabu. At-tullabu dia adalah jamak ataupun plural untuk pelajar. Maksud dia ramai lah. Bilangan dia 3 dan ke atas. Tetapi bentuk perbuatan fi'il dia masih guna bentuk yang sama. Singular. Itu antara kaedah yang ada dalam bahasa Arab. Kan? Walaupun digunakan singular tapi belakang untuk merujuk kepada plural. Itu dalam bahasa Arab lah. So kalau kita lihat memang kita akan pening sikit lah kan. Kita akan bimbang, macam mana aku nak tahu untuk seorang ke untuk ramai kan. Tapi untuk yang ini ta'anis as-sakinah, pada asalnya dia memang tanda untuk sahaja. Baik, jangan bimbang. Kita nak cari sekarang ni apa? Kita nak cari ta maftuhah bagi sukun tu je. Tak payah pening-pening. So kazzabat qablahum, kita jumpa kazzabat. So baik, kita nak lihat pada perkataan selepas itu ke ataupun sebelum itu? Selepas. Diakhiri. Belum Dia Ustaz. Diakhiri kazzabat lah. Perkataan tu lah. So kita nak lihat pada perkataan itu sendiri. Atau khazat. Perkataan itu sendiri. Baik, maka kita tahu bila kita lihat kazzabat, maka yang fi'il adalah perkataan tu. Kazzabat tu yang fi'il. Kazzabat tu yang fi'il. Dia akan melekat dengan fi'il. Ta ni, ta ini dia akan melekat dengan fi'il. So kazzaba itu adalah, kalau kita potong ta tu, dia akan tinggal kazzaba. Maka kazzaba ini adalah fi'il. Baik. Kena tengok makna tak Ustaz? Ustaz kena tengok makna tak? Tak payah dah. Ni tak payah. Kita payah tengok makna. Kama salil angkabuti ittakhazat baita. Perkataan ittakhazat. Ittakhazat. Al-Ankabut dia tak pakai ya? Tak. Sebab dia tak. Ini merujuk kepada dia lah. Dia akan merujuk. Ta tu merujuk kepada Al-Ankabut lah. Tapi kita nak cari ta tu dia akan melekat dengan fi'il. Maka mana fi'il? Ittakhazat tu sendiri adalah fi'il. So kalau kita nak sebut ittakhazat adalah fi'il pun betul. Kalau kita nak kata ittakhaza adalah fi'il pun betul. Dua-dua pun betul. Tidak ada masalah. So ittakhazat dia adalah
adalah fi'il. Baik. Sebagai catatan ni untuk permulaan kan, selalunya dia adalah 4 huruf dan ke atas. 4 huruf dan ke atas. Dan tidak termasuk alif lam. Patutnya tak, alif lam tu memang tak ada lah. Untuk fi'il takkan ada alif lam. Kalau ada alif lam, sah-sah dia adalah Isim. isim lah. Sah-sah dia adalah isim. Walaupun mungkin dia ada ta yang tu, kan ada ta yang baris sukun, tapi dia ada alif lam. Alif lam. Tak So adalah. kita kira dia sebagai isim. So tanda bagi isim memang kita kena selalu ingat. Kita jumpa je perkataan, kita cari tanda isim dulu. Ada tak? Kalau ada tanda isim, ambil dulu perkataan itu sebagai isim. Bila dah tak ada tanda bagi isim, barulah kita tengok beralih kepada fi'il. Cari tanda fi'il pula. Maka untuk tanda ini, dia untuk memudahkan kita, dia mesti 4 huruf dan ke atas. Termasuk ta tu lah. Kan macam kazzabat, kita kira lah. Kan memula kita tak payah kira dia punya syaddah tu 2 huruf dan sebagainya. Kita kira je fizikal huruf yang kita nampak. So kazzabat, kaf 1, zal 2, ba 3, ta tu 4. Mana betul lah. Campur dengan ta tu 4 ya. Campur dengan ta 4. Campur dengan ta sekali 4. Ni untuk permulaan. Nanti akan adalah perkataan tu yang dia huruf saja. Kan nanti akan ada. Kita ambil 4 dulu dan ke atas. Mudah untuk permulaan ni. Baik, contoh. Sahabat. Bima qaddamat aidihim. So perkataan qaddamat kita jumpa ada ta. Ta yang terbuka dia berbaris sukun. Maka mana yang fi'il? Perkataan qaddamat. Itu yang fi'il. Tanda dia apa? Tanda dia diakhiri dengan apa yang mudahlah kita nak sebut. Ta ta'nis sakinah ke, ta maftuhah sukun ke, apa-apa yang mudahlah. Ta baris sukun boleh, ta baris mati, mana yang mudah untuk kita. Falamma adaat ma haulah. So kita jumpa ta berbaris sukun. Maka perkataan mana yang fi'il? Adaat. Satu perkataan tu adalah fi'il. Tanda dia diakhiri dengan ta at-ta'nis. Baik. Famfajarat. Tadi Ustaz dah sebut apa? Maftuhah. Apa tu Pak Ustaz? Maftuhah. 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 Dalam maf mim fa ta. Maf Tuha. apa benda saya tulis ni? Macam patah aja. Ustaz, patah aja. Tulis macam tak pernah belajar bahasa Arab. Maftuhah. Begitu. Payah no dah dia. Baik. Maftuhah maksudnya apa? Maksudnya apa dia maksud dia? Buka tak? Maksudnya buka. Buka. Saya agak je tu. Mabutah yang bulat. Betul. Asal perkataan dia fatahah lah. Fatahah kan? Fatahah asal dia. Fatahah tu buka. So ta maftuhah, ta yang terbuka. So apa yang terbuka? Dia punya bentuk dia lah. Dia berlawanan dengan ta yang tertutup marbutah tu. Ta yang marbutah tu dia tertutup. Kan? So ta maftuhah ni dia ta yang terbuka. Ada pula beza dengan taknis tadi. Taknis. Ta'nis ini menunjukkan ta ini merujuk kepada muannas ataupun feminin. Manas. Ta'nis maksudnya feminin. Ta ni merujuk kepada feminin. Sebab tu kalau kita lihat dalam perkataan ni semua dia akan merujuk kepada yang feminin. Bila terjemah lah kita tengok ya. Kalau lihat pada terjemahan dia akan merujuk kepada benda-benda yang feminin. As-sakinah maksud dia sukun. Maftuhah maksud dia bukalah, ta yang terbuka. Sebab tu kunci kita panggil apa? Kunci je. Belajar bahasa Arab. Kunci. Maftuh. Kunci miftah. Miftah Ustaz. Miftah. Kunci maksud dia miftah. Kenapa nama miftah? Sebab dia yang membukakan pintu. Miftah. Baik. Famfajarat
min husnata asyrata aina. Perkataan fanfajarat. Fajarat. Jumpa ta maftuha yang baris sukun. Maka apa yang fi'il? Fanfajarat. Satu perkataan tu semua. Dia adalah fi'il. Fa di depan tu tak potong Ustaz. Mana? Fa. Yang fanfajarat ni fa di depan tu tak potong. Satu soalan yang baik tu. Saya sendiri pun tak perasan. Betul? Fa tu kita kena potong. Terima kasih je ya. Okey. Kan ini namanya ketam ajar anak dia berjalan lurus. Bukan satu perkataan ke tu Ustaz? Kan. Fajarat ya, fajar. 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 Fajarat. Fan tu maksud dia apa? Fajar, maka Dia bukan fanfajarat. Fajarat. Maka ia telah memancarkan dengan deras. Bila kita jumpa perkataan fa, kita jumpa huruf fa di awal perkataan, kita kena selalu ragu-ragu. Yang dia tu adalah sebahagian daripada perkataan. Selalunya dia bukan. Selalunya bukan. So bila kita jumpa fa, kita kena ragu-ragu. Ini ya ke tak? So kita check lah. Kalau dalam terjemahan ada perkataan maka, maka kita potonglah dia siap. So tinggallah infajarat sahaja yang fi'il. Terima kasih je. Ini penting ni. Kita kena potong. Masya So Allah. yang fi'il ialah infajarat, bukan Infajarat. fa tak termasuk. Infajarat. Maksudnya memancarkan. Memancarkan dengan deras. Kalau dalam bahasa Arab letupan kan, satu letupan bom tu dipanggil infajarat. Okay, Infajarat. potong fa, mana tinggal infajarat saja. Infajarat. Infajarat itulah yang fi'il. Baik, jazakallahu khairan. Baik, kita lihat contoh surah At-Takwir, surah ke-81, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Ini contohnya sangat banyak kalau kita lihat pada juzuk yang ke-30 kan, memang banyak sangatlah contoh yang boleh kita jumpa. Baik, At-Takwir ayat 1 hingga ayat ke-14. Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Kita jumpa ta yang terbuka baris sukun. Kuwirat. Maka kuwirat isim fi'il ataupun harf Dia telah fi'il. digulung. Tanda dia terbuka. Ni. tak terbuka sukun. Boleh. Tak terbuka. Tak tanis. Tak ta'ni as-sakinah. As-sakinah. Samsu, tari. Wa idzan nujumu inkadarat. Darat. Kita jumpa lagi ta. Kadarat. Baik. Isim fi'il harf. Baik. Tanda dia tak. Wa idzal jibalu suyirat. Suyirat isim fi'il. Fi'il tanda Sukun. Dia telah sukun. dihancurkan. Macam besi dengar. Sakinah. Wa idzal aisyaru utilat. 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 Dia telah dibiarkan. Tanda Ta maftuha. ta at-tanis as-sakinah. Saya ambil mazhab asal lah. Wa idzal wuhushu husyirat. Perkataan husyirat isim fi'il. Tanda dia Telah bukan as-sakinah. Sujirat. Wa idzal biharu sujjirat. Perkataan sujjirat ini adalah Fi'il. tanda dia ta at-tanis as-sakinah. Wa Wa idzan nufusu zuwijat. Zuwijat fi'il. Zuwijat. Tanda dia tak ta'nis as-sakinah. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Su'ilat Dia telah ditanya. dia adalah fi'il, tanda dia tak ta'nis as-sakinah Qutilat. bi zambin qutilat. Semua Qutilat ialah fi'il, tanda dia telah dibunuh. tak ta'nis as-sakinah. Wa idza suhufu nusyirat. Nusyirat. Nusyirat dia adalah fi'il, bukan isim, tanda dia apa? Tak ta'nis as-sakinah. Wa idza sama kusyitat, sama kusyitat adalah fi'il, Telah tanda dia ditinggalkan. tak ta'nis as-sakinah. Wa idzal jahimu su'irat. Su'irat adalah fi'il, tanda dia tak ta'nis as-sakinah. Wa idzal jannatu uzlifat. Sama fi'il, tanda dia tak ta'nis as-sakinah. Yang terakhir alimat nafsu Alimat. ma ahdarat.
Kita Akhbarat. ada Alimat tu, alimat, alimat tu pun satu. dia adalah fi'il, Fi'il. tanda dia Dan ta akhbarat. at-ta'nis, as-sakinah dan juga Akhbarat. akhbarat, Akhbarat. dia juga adalah fi'il, tanda dia ta at-ta'nis, as-sakinah. Dalam 14 ayat ada berapa? Ada 15. 1, 2, 3, Kita juga ada 15. Kenapa saya bawa contoh ni? Sebab ni contoh yang paling banyak. Nanti nak bagi contoh cari surah lain lah. Surah At-Takwir dah tak boleh lah. Cari surah yang lain. Ustaz, dalam terjemahan perkata, setiap tu ada dalam bracket ada perkataan P. Apa maknanya Ustaz? Itu perempuan. Perempuan. Oh, perempuan. Itu yang mana at-ta'nis tu. At-ta'nis tu perempuan lah. Dia nisbahkan kepada matahari, bintang, tu semua muannas. Muannas. Jibal, Saya sebut gunung, sebagai bukit. maskulin. Saya sebut maskulin, saya tak sebut perempuan. Sebab matahari bukan perempuan, bintang, gunung bukan perempuan lah. Dia feminin. Kita sebut sebagai feminin. Dia bukan manusia, benda. Betul. Cuba Ustaz terjemahkan ayat-ayat semua PL tu Ustaz. Terjemahan perkata ataupun terjemahan Perkata. terjemahan Kata-perkata ya. Sebab nak tengok cantiknya susunan Allah tu semua tak kat ujung. Apabila matahari telah digulung. Semua ta. Dia boleh keluarkan ta tu. Kita tak boleh nak buat syair macam tu. Idza syamsu, kalau orang tak faham bahasa Arab, dia dengar pun bunyi dia dah sedap. Kan? Dengar pun dah sedap dah. Idza syamsu kuwirat wa idzan Gulung, matahari digulung. wa idzal jibalu suyirat. Dengar pun kita tahu ini bukan bahasa biasa-biasa ni kan. Sebab tu kan ada video yang orang bagi orang putih dengar kan. Satu dia bagi dengar Quran, satu dia bagi dengar Arab ceramah. Kan? So dia boleh bezakan mana satu Quran. Sebab Quran tu bunyi dia lain. Walaupun sama Arab, orang tu tak pernah dengar pun bahasa Arab, tapi bunyi dia tetap lain bila didengari tu. Baik. Maka ini mudahlah, nak cari dia senang je. Ta, dia berada di hujung perkataan kan, dia ta yang terbuka dan dia berbaris sukun. Maka perkataan tu sendiri dia adalah fi'il. Ini sangat mudah untuk kita nak. First time isim kalah. Tapi dalam tu pun tetap ada isim juga. Yang depan tu semua isim. Ada, tapi tak banyak. Dan Asy-Syamsu isim, An-Nujum dia ganding. An-Nujum isim, Al-Jibal isim, Al-Ansyar isim, Al-Wuhush ni semua isim. InsyaAllah apa? Ingat. Kemudian surah Al-Infitar sama. Wa idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat. Sama. Semuanya ta'anis as-sakinah, semuanya ini infatarat, intatharat, fujirat, semuanya adalah fi'il. Qaddamat tu masuk tak? Qaddamat sama. Qaddamat tu dua-dua lah sekali. Qaddamat tu fi'il juga kan? Ada qad, ada mat tu. Oh tak bukan. Tak. Tak. Ta tu hujung dia tu. Ta saja. Ta sukun tu. Yalah, tanda dia ta lah. Oh yang qad ni bukan tanda dia Ustaz. Qadda tu. Qadda tu sebab qad dal tu bukan sukun. Qad sabdu. Kita tak boleh guna qad situ. Kita guna ta tu aja. Ya. Qadda ni tidak diterima untuk qad, tidak diterima lah. Tapi sebab dia qad tu mesti Ustaz, originally dia memang sukun tu. Tulisan tu buang sukun dia. Kalau dia hijab tu dia sukun Ustaz. Mana? Dal mim ta. Ada. Dal pertama disukunkan. Dan kedua tu yang bahagian atas. Itu tak boleh juga. Saya tak ada. Oh. Sambung. Tak. Ini kita lihat pada zahir dia je. Sukun dia tu mesti sukun yang zahir kita boleh nampak. Sukun dia tu mesti sukun zahir. Dia bukan sukun yang jelas. Sukun yang jelas, bukan sukun yang tersembunyi. Okey. Tapi memang PL lah kan Ustaz. Dia dah siap cukup dia memang 4. PL lah. Cukup 4. Ada ta tu. Alimat Ustaz. Ni alimat depan ni. Alimat pun sama. Alimat pun sama. Ada ta. Akhirat sama ta. Alimat ni merujuk kepada nafsun. Qaddamat merujuk kepada nafsun. Akhirat juga merujuk kepada nafsun.
Nafsun ni muannas Diri. ataupun feminin. Baik, mudah juga yang ini untuk nak cari ta ni memang sangat mudah. Surah Al-Insyiqaq pun sama. Ni yang saya dah tulis ni, jangan tulis lah. Tiga-tiga surah ni. Saya dah tulis dah. Iza sama unsyaqqat semua pada awal ayat ni. Wa huqqat muddat wa takhallat wa huqqat. Nampak je ta, kita ambil lah. Tapi kan, macam tadi saya sebut, minimum dia adalah 4 huruf dan ke atas. Kalau lihat pada zahir huqqat ini tak cukup lah. Muddat ini pun tak cukup. Tak cukup lah. So bila kita tak pasti, kita tinggalkan je perkataan tu. Ini untuk permulaan. Untuk permulaan, kalau kita tak pasti, kita tinggalkan je dulu. Tak apa. Tidak ada masalah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam je saya. Sekejap ya sebelum saya nak pergi kelas, saya nak tanya balik sebab tadi tertinggal. Okey, saya nak tanya tanda fi'il ni dia bahagi dua, didahului dengan diakhiri kan? Ya betul. Untuk yang hari ni belajar saufa, yang minggu lepas sin berbaris atas. Contohnya sayat lamu dan qad, faqad dengan laqad kan? Ya betul. Maksudnya didahului tu ada 3. Okey, kalau diakhiri tu yang kita belajar sekejap ni tak ni as-sakinah. Ya betul. Ya, tak sakinah. Ada satu lagi lah. Ada lagi satu. Ada satu lagi yang terakhir. Ni saya letakkan teruslah. Nun atau taukid. Nun penegasan. Ni yang terakhir. Nun atau taukid ataupun nun yang menunjukkan penegasan. Dan nun ini dia spesifik lah tulisan dia. Pertama, dia mesti berada di akhir. Memanglah berada di akhir sebab apa? Tanda dia pun diakhiri kan. Jadi mesti duduk kat belakang. Nun ini mesti ada syaddah. Mesti ada syaddah dan dia mesti berbaris atas. Kalau dia baris bawah, kalau dia baris depan, kita tak terima. Kita terima dia berbaris atas sahaja. Atas berbaris atas sahaja. Kalau dia nun, dia ada syaddah baris atas, baru kita boleh sembang dengan dia. Kalau dia nun syaddah daripada depan, kita tak payah. Kita tinggalkan je dulu. So ini tanda yang kedua untuk bahagian diakhiri. Bagi fi'il, dia diakhiri dengan nun at-taukid. Maksud taukid itu ialah penegasan. Dan nun itu mesti nun yang bersyaddah dan dia berbaris atas. Baik, contohnya dalam surah At-Takatsur. Latarawunnal jahim, kan ada nun sabdu dan berbaris atas. Kan mana yang fi'il? Perkataan itulah dia yang fi'il. So latarawunna itu kalau kita potong la tu kita potonglah. Tapi ada sabdu kat nun dia ya? Nun tu mesti kena ada sabdu. Nun mesti ada sabdu. Dia tak boleh nun yang tak ada sabdu. Nun tu wajib ada sabdu untuk menunjukkan dia taukid ataupun penegasan. La tarawunna, maka perkataan la tarawunna itu adalah seterusnya la tublawunna. Nun sabdu baris atas. Maka perkataan la tublawunna ini adalah fi'il. Dia sama juga untuk permulaan mudah kita cari 4 huruf dan ke atas. 4 huruf itu termasuk nun tu. Untuk permulaan ni lah, untuk mudahkan kita nak cari. Baik. Dia cuma baris atas saja Ustaz ya? Nun tu mesti baris atas, dia tak boleh baris lain. Kalau dia baris depan ataupun dia baris bawah, bukan. Dia mesti berbaris atas sahaja. Mesti ada sabdu, mesti ada tasydid. Baik, kamu saya. Ustaz, okey, sekarang kita ada alif lam pun ada, nun syaddah pun ada. So maknanya kita akan gunakan nun syaddah sebagai yang pertama yang menunjukkan dia fi'il, dia bukan isim pasal dia ada alif lam. Di mana? Macam tadi Ustaz dekat tadi ada lam tu Ustaz potong. Tapi dia lam tu dia ada alif lam ke ataupun lam sahaja? Lam saja. Okey. Terima kasih. Lam saja. Okay, ini lam yang menunjukkan yang selalu ada itulah, yang selalu dengan laqad tu. Yang sama dengan la saufa kan. La tu demi ataupun la yang bermaksud demi ataupun sesungguhnya. Lam bukan demi.
La ni selalu berada di banyak tempat jugalah. Banyak tempat juga. Baik. Tapi Nun atau taukid ini. Sekejap, huruf jar pun ada lam Ustaz ya? Ada Huruf jar pun ada lam. So boleh jadi isim pula. Boleh jadi isim dia. Itulah. So la dan li ni dia ni Itu yang saya tanya tadi tu. la ni maksudnya bagi. So yang la ini maksudnya demi. Demi. So dia ada terjemahan perbezaan antara kedua. So dia panggil lam taukid lah. Ni lam ni lam atau taukid. Betul. So kita nak tahu tengok makna lah. Nak tahu tengok makna. Ustaz, kenapa lam demi ni dia tak masuk dalam batu tu? Kosam. Dalam batu. Dalam batu. Dalam jar. Dia demi kan Ustaz kan? Ya betul. Dia demi tapi dia tak masuk dalam batu tu. Ya. Ya betul. Betul. Ikutkan dia termasuk dalam lam tu termasuk dalam qasam juga. Tetapi dalam bahasa Arab huruf lam ini dia lebih dikenali dengan penegasan. Dia lebih dikenali dengan taukid. Dia jarang dikenali dengan qasam ataupun sumpah. Dia lebih dikenali dengan taukid. Penggunaannya lebih banyak kepada penegasan. Penegasan. Kalau tanpa tengok mana, macam mana kita nak tahu dia lam taukid Ustaz ataupun lam bagi tanpa tengok mana? Baik. Lam taukid lah yang payah nak cari, nak tahu. Baik. Pertama, saya rasa kita kena bilang ke belakang. Nun waw tu baru tahu dia fi'il. 4. Tengok Tak payah buang lam semua tu. Betul. Betul itu. Apa dia? Rosyam macam kata. Kalau kita nak tahu 4 huruf. Lah. So tak payah buang lam tu tak apa, tahu dah fi'il. Kalau kita nak kira huruf kan kita kata dia minimum 4 huruf dan ke atas lah. So nak tahu 4 huruf tu kira daripada belakang lah. Jadi saya kata nun 1, 2, 3, 4. So dah ada 4 huruf dah lah. Kan. So lam tu dia ada ke tak ada ke tak apa pun. Jadi kita tahu dia dah. Tak confuse lah. Baik. Tadi kalau kita nak tahu lam ini lam yang maksud demi sesungguhnya ataupun lam yang huruf jar. Yang pertamanya bila lam itu dia bersambung dengan fi'il, selalunya dia adalah lam yang menunjukkan demi. Lam menunjukkan demi. Baik. Menunjukkan apa? Itu kalau nak demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Dia bersambung dengan fi'il. Ataupun pasti. Kan? Ataupun benar-benar. Dalam terjemahan digunakan antara salah satu daripada 3 ni demi, pasti ataupun benar-benar. Yang kedua, cara paling mudah ialah kita lihat pada terjemahan lah. Pada terjemahan. Dan ia nanti bila kita dah biasa tengok, nanti lebih mudah untuk kita nak cam. Ini lam untuk penegasan ataupun lam yang untuk huruf jar. Kan? Kerana kalau kita dalam perkataan ni la tarawunna ataupun la tublawunna, memang ini ayat ni Allah tengah nak menegaskan sesuatu. Kan, maka selalunya, saya tak kata 100%, selalunya bila ada nun atau taukid ini, kalau ada kita jumpa nun atau taukid dan depan dia ada lam, maka lam itu adalah lam yang menunjukkan penegasan. Bila kita jumpa nun taukid, kat depan awal perkataan tu ada lam, maka lam itu adalah lam yang menunjuk kepada penegasan. Sebab soalnya Allah akan gandingkan keduanya ni. Tapi bukan pada setiap tempat, tak selalunya. Kita akan jumpa. Ada nun taukid, depan tu ada lam. Ustaz, dia mesti ada 4 huruf ya? Minimum 4 huruf. Untuk peringkat kita, permulaan ini kita ambil minimum 4 huruf dulu. Kalau macam yadunnu tu macam mana? Macam yadunnu. Yazunnu. Tapi 3 huruf je. Yazunnu, nun tu baris depan. Baris depan? Baris depan tak boleh. Dia baris depan tak boleh. Tak boleh, dia baris atas. Dia baris atas saja. Disqualify. Allah. Okay, baik. Nanti bila kita lagi tambah kenal lagi tanda-tanda yang lain, nanti kita akan lebih mudah untuk nak cam perkataan-perkataan ni. Barulah faham macam mana nak tahu lam taukid tu, nak identify. Orang tu sebut lam taukid, macam mana lam taukid, tapi dia tak explain. Untuk lam atau taukid ataupun nun atau taukid menunjuk pada penegasan ini, dalam terjemahan selalunya dia ada perkataan ni lah, dia ada perkataan demi, benar-benar, sungguh-sungguh, benar-benar, pasti ataupun pasti.
Pasti. Soalnya tiga ni lah. Ahmad, Ustaz Ahmad. 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 Boleh. Mana ada terjemahan sungguh, ada terjemahan yang guna sungguh. Sungguh ada. Janji semua bentuk yang menunjuk kepada penegasan. Maka bila kita jumpa nun sebab bahagian nun taukid ni agak tricky juga sebenarnya. Nanti bila dia buat latihan kita akan nampaklah. Baik, nun berbaris atas ini kalau kita nak dapat confirm ialah dengan kita melihat pada terjemahan, dia mesti ada perkataan demi, benar-benar, pasti, amat ataupun sungguh. Antara perkataan inilah yang menunjukkan kepada penegasan. Kalau tak ada, maknanya kita tinggalkan dia. Kita hold dulu. Kita tak payah ambil dulu. Kenapa? Kerana biasalah dalam bahasa Arab ada memang perkataan yang dia berakhir dengan nun, sabdu, baris atas, tapi dia bukan nun atau taukid. Ada ya Ustaz? Ada dan yang paling susah ialah apa? Dia bila perkataan itu adalah perkataan dhamir sebenarnya. Oh ya. Baik, contohnya kita pernah dengar perkataan apa? Pening tu. Kita pernah dengar perkataan hunna kan ada dia akan jadi pening. Sebab tu lihat je tanda, tengok je terjemahan. Kalau ada mana yang kita cari selesai. Itu saja. Ni dah ada kriteria. Sebab akan ada biasalah dalam apa-apa tanda yang kita ambil pun, sebab bahasa Arab ni penggunaan dia sangat luas. So kita belajarlah kat mana-mana pun takkan boleh dia nak tentukan satu tanda yang tetap. Mesti dia tak boleh kata 100%. Dia boleh kata 90%. Kita akan jumpa tandanya begitu. Nak kata 100% tak boleh. Sebab luasnya bahasa Arab ni dia tak boleh nak tentukan satu kaedah yang memang tetap begitulah. Dia punya. Boleh kaedah bahasa Arab yang macam mana pun. Kalau kita belajar dengan sesiapa pun, kita cakap ustaz boleh tak 100% tanda dia kalau jumpa inilah dia. Ustaz tu takkan boleh kata 100% kalau jumpa dalam Quran nun syaddah baris atas itu adalah nun taukid. Takkan ada boleh tanda yang pasti 100% dalam Quran. Sebab penggunaannya sangat luas dan sangat banyak. So kena cari contoh lam taukid. So caranya ialah kita jumpa je nun, sabdu, baris atas, kita lihat terjemahan ada tak perkataan demi, benar-benar, pasti, amat ataupun sungguh. Kalau ada kita ambil, kalau tak ada kita hold dulu perkataan tu. Kita tak payah pening-pening. Sebab ada juga perkataan yang dia memang berakhir dengan nun berbaris nun sabdu yang berbaris atas. Ustaz. Ya, saya. Kalau ujung kalimah tu dia tidak ada nun sabdu berbaris atas. Tapi di depannya bermula dengan huruf lam juga. Adakah itu bukan lam taukid? Ya. Lam taukid boleh je. Dia berada pada perkataan yang belakang dia tak ada nun taukid. Boleh? Yang tak ada nun sabdu baris atas. Boleh kan? Boleh macam lakod lam tu adalah lam at-taukid. Gitu. Demi sesungguhnya. Lakod. Lakod dan juga la saufa yang kita ambil. Itu dalam itu untuk isim kan Ustaz? Lam ini lam taukid lah ni. Tak Ustaz, yang ini isim ke fi'il Ustaz? Ni fi'il. Alamak. Banyak sangat lah dia punya ni. Ustaz. Okey, macam laqad tu dia double penegasan lah kan. Jadi apa dia punya aplikasi ni bila Allah double tegaskan. Benda tu sangat amat bahaya dan Allah sangat marah pun dia. Sangat Ustaz. Jadi bawa dah tadaburnya itu. So dia menunjukkan sangat-sangatlah. Ambil baju. Sangat-sangatlah. Dan huruf penegasan nanti kan dia bukan ada la saja kan. Dia ada beberapa lagi yang kita akan jumpa dalam Quran
Ya. Inna yang kita selalu duk baca tu pun inna Ni pun apa tu? tahu huruf penegasan juga. Anna semua termasuk huruf penegasan jugalah. Demi sesungguhnya. Tapi terjemah dia dalam kita semua lebih kurang sama, demi sesungguhnya ataupun benar-benar ataupun sungguh. Sungguh-sungguh. Benar-benar. Baik. Ustaz, boleh tak kita Yang ni rangkumkan? memang kita memang confuse sikit Ustaz sebab nak tahu makna dia sebenarnya kan. Betul. Ustaz, boleh tak kita rangkumkan keseluruhan? Kalau depannya ada Anita tu dia fi'il, tak boleh Ustaz? Boleh. Jadi boleh. tak ada macam ni fala tamutunna. Definitely dia fi'il kan, tak payah fikir nun di belakang tu. Ya betul. Kebetulan dia pula baris atas kan. Ya betul. Ya betul. Untuk nun taukid, nun atau taukid, tanda dia depan juga memang sama, Anita juga. Anita juga. Anita juga. Sebab dia hanya bersambung dengan Anita lah. Anita lagi ya. So sama-sama dengan Anita saja. Sebab tu fala tamutunna, kita jumpa nun atau taukid, nun sabdu baris atas, depan dia ada huruf ta. Kan? Walita tumainna, kita jumpa nun sabdu baris atas, depan dia ada ta. Adalah ta. Ustaz, ini saya cuba nak fikirkan, nak connectkan Anita ni sebenarnya dia dalam bentuk PL tapi dia ikut sama ada 2 orang, 3 orang, ramai ke macam mana ya. Dia relate ke situ kan Anita ni kan? Ya betul. PL, baru nampak. Betul. Anita ni dia merujuk kepada fi'il mudhari'. Merujuk kepada fi'il mudhari'. Ya. Merujuk kepada fi'il mudhari'. Permulaan dia. Huruf permulaan untuk fi'il mudhari'. Baik, ini lihat pada contoh latublawunna. Ini kita ambil tadilah, latublawunna. Kita jumpa nun sabdu baris atas. Baik, maka kita tahu ini adalah nun atau taukid, maka kita tengok depan dia ada ta, tublawunna, maka tublawunna ini adalah fi'il. Lam taukid. Amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna. Jumpa nun sabdu baris atas. Dan duduk kat belakang, double confirm, tengok depan dia ada ta pula lagi. Lepas tu dalam terjemahan nak lagi confirm, ada perkataan demi, ada perkataan benar-benar pasti, maka tasma'unna, kita tahu ni adalah fi'il. Baik, wa anta sebetulnya fa inna dzalika min azmil umur. Fa inna, kalau kita nak ambil dulu, tak jadilah kita hold dulu sebab kita nak ambil sekarang 4 huruf dan ke atas. So nun ni 1, hamzah 2, fa 3. So ini 3 huruf kita hold dulu. Kita tak ambil dulu. Baik. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu. Perkataan latubayyinunnahu. Yes. Tu ni kita boleh potong. Potong tinggal latubayyinunna. So ada nun sabdu baris atas. Tengok depan dia pula ada huruf ta tu. Buang lam. Buang lam tu. Lam dia buang. So tinggal tubayyinunna. Maka tubayyinunna ini adalah fi'il mudhari'. Linnasi wa la taktumunahu fanabadhu wara'a zuhuri washtaraw bi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun. La tahsabanna. Perkataan tahsabanna, nun sabdu baris atas. Ya, ada ta. Depan dia ada huruf ta. Maka tahsabanna ini adalah fi'il. Alladzina yafrahuna mimma atau mimma lam yaf'alu fala tahsabannahum. Dia sama tadi kali, dia sambung dengan hum. So hum ni isim kita potong dulu siap. So tinggal la tahsabanna, nun sabdu baris atas, depan pun ada ta. Maka tahsabanna ini adalah fi'il. Contoh lain, Allah berfirman, la'anahullah wa qala la'attakhizanna. Nun
baris atas di akhir perkataan awalnya tu ada hamzah. Ustaz, semua start dengan ta ya Ustaz? Ta ada ni ayat ni mula dengan hamzah. Oh. Ayat ni bermula dengan hamzah. La a takhizanna. Ni mula dengan hamzah. Dia jadi lam alif lah sebab lam dicampur dengan hamzah kan. Dia jadi lam alif. Takhizanna. Baik, maka at-takhizanna ini adalah fi'il. Min ibadika nasiban mafruḍah wala udhillannahum. Lan. Potong hum. Udillan. La tu pun kita potong, tinggal udillanna. Udillanna adalah fi'il. Wala umanniyannahum. Kita potong hum, potong la, tinggal umanniyanna. Ada nun tak beri atas. Maka umanniyanna adalah fi'il. Wala amurannahum. Kita potong hum, kita potong la di awal perkataan, so tinggal amuranna. Ada nun sabdu beri atas, maka amuranna ini adalah fi'il. Fala yubattikunna. Banyak. Nun Banyak sih. Banyak. Surah An-Nisa banyak. Depan ni ada huruf ya, maka ni adalah fi'il. Fala amurannahum sama macam tadi, hum kita potong, la tinggal, so tinggal amuranna ini adalah fi'il. Fala yughayyirunna. Tak cukup tak 4? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 cukup. Cukup. 4 lebih ya? 4 ke atas ya? 4 ke atas, betul. Fala yughayyirunna, ada nun sabdu beri atas, fa kita boleh potong, la pun kita boleh potong. So tinggal yughayyiruna, ya tu kat depan tu, maka dia adalah fi'il. Wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Baik, so kita jumpa ni adalah banyak apa huruf apa? Nun mati. Nun at-taukid. Nun Ustaz at-taukid. ada faqat Ustaz? Ha? Faqat. Ada faqad. Masya-Allah. Faqat. Di manakah faqad tersebut? Ada. Faqad khasira. Masya-Allah. Faqad kat situ fa kita potong, maka mana yang isim? Mana yang fi'il? Khasira. Khasira ni adalah fi'il. Allah jazakallahu khairah. Baik. Ini yang bila kita belajar bahasa kan kita nak kaitkan dengan tadabbur dia lah kan. So ni sekarang ni nun dia adalah nun at-taukid menunjukkan kepada penegasan. Penegasan. Dalam ayat ni banyak tak nun taukid? Banyak. Banyak. 3, 4. So bila kita dah tahu nun taukid, banyak pula nun taukid dalam ni. Apa yang akan buat? Gaslah. Ayat ni menegaskan apa dia ayat ni mengarahkan. Kan so bila kita tengok banyak benar lah ayat nun taukid dalam ni kan. Kita pun buka lah Quran terjemahan, buka Quran, kita pun selaklah terjemahan. Apa benda yang banyak sangat ni ayat ke berapa? 118 ayat 119. Allah nak sebut apa? Yang telah dilaknat oleh Allah, iaitu apa? Ayat 117. Tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka yang telah dilaknat. Cerita tentang syaitan. Dan syaitan telah mengatakan, demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu bahagian yang tertentu untuk menjadi pengikut. Ayat 119. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu. Dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan jadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Kan? Siapa yang cakap betul-betul nak tegaskan apa yang dia nak buat ni? Allah. Allah. Tak, Allah suruh. Allah ke siapa? Syaitan. 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 Ni syaitan ni, 119 ni. Ya, syaitan yang kata dia akan benar-benar akan menyesatkan mereka. Benar-benar akan
menghadapkan angan-angan kosong kepada manusia dan benar-benar akan suruh manusia mencari binatang ternak dia dan benar-benar akan suruh manusia mengubah ciptaan Allah. Ini semua apa? Syaitan. Syaitan berjanji. Kita sedar dengan kita belajar nun, tengok nun atau taukid, ada nun taukid penegasan. Siapa yang betul berjaya sangat dia nak tegaskan apa dia nak buat ni. Ingatkan Allah, rupanya syaitan yang bersungguh-sungguh nak menyesatkan manusia. Baik. Okey. Itu 3 selesai. Tanda untuk apa? Untuk fi'il. 3 tanda duduk depan, 2 tanda duduk belakang. 3 tanda duduk depan ialah qad, sin ataupun sa dan juga saufa. 2 tanda yang duduk belakang ta, sukun Dan nun taukid. dan juga nun At-tanis as-sakinah. ta at-tanis as-sakinah dan juga nun taukid ataupun nun penegasan. Mana yang mudah untuk kita nak ingat. Nun taukid tau, jangan nun taufik pula. Taukid. Taukid. Bukan taufik. Kan tukar pula nun taufik. Kan. Nun taukid. Ada homework ke Ustaz? Ya? Ada homework ke? Ada, sudah semestinya lah ada homework. Sebab apa ada homework? Sebab mudah lah. Sekarang kan dia tadarus. So bila tadarus tu sambil tu tengok. Orang tu tengok. Siap tanda, siap tanda. Saya siap tanda. Oh ini Tulis nombor pages. Kat sini ada, kat sini ada. So boleh cari saufa. Boleh cari saufa, ta'anis as-sakinah dan juga nun atau taukid. 3 ni. 3 je Kalau lah nak gabungkan sekali dengan sebelum ni pun boleh. Jumpa qad ke ataupun jumpa sa ke boleh. Qad memang banyak lah. Sa lah kalau jumpa. Sa, saufa, ta'anis as-sakinah dan juga nun taukid atau taukid. 4 ni. InsyaAllah sambil-sambil tadarus tu, sambil-sambil lihat pada perkataan dalam kursus. Assalamualaikum Ustaz. Ya saya nak tanya, ya. Ni fi'il ni apa tu fi'il ke isim ni kalau kita baca Al-Quran, dia memudah kita ke nak mulakan bacaan kalau kita berhenti tengah ke, lepas tu macam mana kita nak start? Dia memudahkan tak? Okey baik. Jangan kita mengenal semua ini. Yang pertamanya yang terbaik ialah dia bergantung pada makna lah kalau nak berhenti. Yang bergantung pada makna kalau kita nak berhenti. Tapi kalau katakan kita tak tahu nak berhenti kat mana, kan? So cara yang terbaik ialah pertamanya kita berhentilah kat mana, tapi lepas tu kita ambil baliklah daripada belakang. Sebab kita tak pasti kita berhenti itu betul ke tidak. Mengenal isim dan juga fi'il ini dari sudut nak membantu bacaan, wallahu alam, saya belum nampak lagi pada bahagian yang mana. Yang saya nampak ialah mengetahui makna tu itu membantulah untuk nak berhenti dekat mana. Sebab kalau kita baca la khaira fi kathirin, kan, kita berhenti la khaira fi kathirin, ikut kan makna dia belum habis lah, kan. Tapi kalau berhenti kat situ tak adalah salah dia, kan. Kalau kita berhenti kat situ tak ada salah, cuma makna dia tidak lengkap lagi lah. Itu saja. Okay, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Baik, jazakumullah khairan bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an